So ni cikgu ambil daripada soalan percubaan. Kalau korang tengok, so cikgu ambil soalan ni daripada soalan percubaan. So ni soalan negeri Kelantan dan satu lagi tak silap cikgu, soalan percubaan negeri Johor. Okey. So soalan ni, okey, belanjawan ni apa tujuan kita menyediakan belanjawan tunai? Sebelum cikgu jawab soalan, kita tengok sikit penerangan tentang kenapa kita buat kawalan tunai ataupun kita buat belanjawan tunai. Kawalan tunai itu kita buat penyata penyesuaian bank. Itu yang satu lagi lah. Yang ni belanjawan tunai. Apa tujuan belanjawan tunai ni? Kita menyediakan satu penyata untuk kita merekodkan anggaran penerimaan dan pengeluaran. Apa tujuan dia? Biasanya kita merancang pendapatan perniagaan kita dan perbelanjaan dan juga pendapatan kita. So kita nak tengok berapa keuntungan kita yang kita jangkakan pada masa akan datang. Biasanya 3 bulan ke hadapan. Kebiasaannya kita akan buat 3 bulan ke hadapan. Membantu peniaga mengawal aliran masuk dan aliran keluar wang. So ini dia boleh pantau. Okey, menyediakan maklumat tentang penerimaan. So kita tahu tentang penerimaan tunai, pembayaran tunai dan juga baki tunai kita dalam akaun. Okey. Dan ini juga menjadi satu panduan kalau kita nak memohon pinjaman kredit daripada bank ataupun institusi pinjaman dan nak bagi pinjaman kan. So dia akan menilai daripada dia tengok kita punya perancangan ataupun kita punya belanjawan tunai ni lah sebagai dia nak jadi kita punya referral lah untuk masa hadapan. So dia akan pilih kalau makin bagus fokus kita, maksudnya dia akan yakin lah. Okey. So kita nak tengok perbandingan lah. Kalau lah dalam belanjawan tunai ni ada sebahagian penerimaan sebenar, contohnya jumlah sebenar, nanti dia ada buat compare lah jumlah sebenar dengan jumlah yang kita buat. Berlian tunai, belanjawan tunai ni bukan nilai yang sebenar, itu anggaran sahaja. Dia nanti bulan yang seterusnya kita masuk bulan depan, kita buat jalankan perniagaan tu, kita tengok sama tak. Jika kita dapat keputusan penerimaan duit kita ni banyak daripada tahun lepas, banyak daripada kita buat anggaran ataupun belanjawan tunai tu, so itu prestasi yang baiklah, memuaskan. Kalaulah penerimaan pendapatan kita kurang daripada anggaran kita, itu menunjukkan prestasi yang kurang memuaskan. Okey, begitu juga pembayaran. Kalau pembayaran sebenar, tahun kita buat pembelanjaan, so pembayaran untuk tahun sebenar tu sedikit daripada anggaran kita, maka itu adalah prestasi yang baik dan memuaskan lah. Manakala kalau pembelanjaan kita lebih banyak daripada bayaran ataupun yang kita jangkakan, maka dia tidak memuaskan lah, kurang baik lah. Okey, prestasi itu. Okey. So itulah jangkaan. Kita tengok soalan dan kita boleh nanti kita dapat nilaikan berapa jumlah dia tu. Okey. Okey. Okey, so korang boleh tutup mic dulu. Kita akan buat soalan ni. Okey, so kita tengok soalan nombor 6, Puan Masura ialah pemilik perniagaan Sri Mas Collection. Kalau korang cikgu boleh viewkan dua side macam ni. So kita boleh buat. Bagi, okey. So korang tutup mic dulu. Dengar bising sikit. Baru start tadi cikgu terangkan sikit tentang apa itu belanjawan tunai. So sekarang cikgu nak mulakan dengan menjawab soalan lah. Okey.
Puan Mastura ialah pemilik syarikat Sri Mas Collection yang membekalkan peralatan kahwin di Kok Nanas, Kota Baru. So, beliau dibantu oleh 3 orang pekerja yang dibayar gaji bulanan 1,500 seorang. Beliau dibantu oleh 3 orang pekerja. So, korang kena acknowledge benda ni, ambil tahu benda ni, oh 3 orang pekerja dia ada. Dengan setiap orang dia bayar 1,500. Ya, ini penting. Itu nilai yang penting untuk korang. Okay. Saya nak buka pen ni, sangkut sikit. Okay, sorry lah kalau ada bising sikit. Tapi saya harap korang dengar lah. Okay. So, seorang, so dia kata 3 orang 3 orang pekerja. 3 pekerja. Ya. Dibayar gaji RM 1,500. Okay. Bagi membesarkan perniagaannya, beliau bercadang membuat pinjaman bank sebanyak 30,000 pada Julai 2021. So, pihak bank meminta beliau membuat perancangan berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran tunai bagi tempoh 3 bulan bermula bulan Jun, so Julai dan Ogos lah. So Jun, Julai, Ogos lah. So dia nak buat pinjaman tu pada bulan Julai. Okay. So kalau kita dia nak buat daripada bulan Jun lah. Jun, Julai dan Ogos. Ada bunyi bising ke? Ke okey je? Okey. So maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan pada 1 Jun. Okey, terima kasih. Okey. So tunai di tangan 1,200, tunai di bank 25,000, modal 42,700, inventory 16,500. Okey. So anggaran penerimaan bayaran untuk 3 bulan adalah seperti berikut. Jun 21,350. Ini anggaran penerimaan dan anggaran pembayaran. Okey. Belian ni adalah tak tahu lagi. So kita kena tengok. Okey. Untuk belanjawan tunai ni kita kena masukkan penerimaan dan pembayaran secara tunai sahaja. Secara tunai sahaja, bukan secara kredit tak boleh masuk. So kalau kat sini dia beritahu untuk soalan yang pertama ni dia kata 60% daripada jumlah belian adalah secara tunai. Maksudnya kita kena kira bayaran secara tunai lah, dan bakinya secara kredit dalam tempoh selama sebulan. Okey. Okay, so kalau korang dapat macam ni soalan dia, so korang kena buat pengiraan yang pertama adalah pengiraan untuk korang dapatkan nilai 40%. Okey, macam ni cara dia. Korang buatlah 2 table macam ni. Okey. So untuk cikgu nak tengok siapa yang macam ada gangguan lah. Ya. Siapa? So untuk yang tadi ni kita ambil 60%, 60% daripada nilai sebenar yang dia beli lah. Maksudnya dia buat pembayaran secara tunai. Masa ni juga dia mesin rumput. Tak apalah. Okey. So korang kena kira 60%. Okay. 9,190. Okey. Baki dia bakinya dibayar pada bulan seterusnya.
Okey, kalau korang nak boleh tulis, korang boleh tulis Julai. Ni Julai lah. Maksudnya ni Jun. So kat sini Julai lah. Okay, macam tu. Ikutlah korang nak tulis macam mana. Tapi korang akan tahu lah. Yang ni kena mula dengan Julai, Ogos, September. Okey, yang depan ni ikut bulan yang sama lah. Jun 12,810. Julai pula berapa? 4500. Darab 0.6. Saya dapat 27. Okey. 27. 4500. 18,000. 3900. So yang ni korang kena buat pengiraan. Okay. Jangan korang masuk je jumlah tu. Terus nanti tak betul lah pengiraan korang. RM15,400. Okey, so itu untuk soalan pertama. Soalan pertama. Okey. Jualan peralatan perkahwinan pada bulan Jun dan Julai dianggarkan RM35,200 dan bulan Ogos dijangka meningkat 8% daripada bulan sebelumnya. Okey. So ni untuk jualan. So korang kena cari ruang, satu ruang untuk kira untuk jualan pula. Tak kisahlah korang ada kertas kan. Korang conteng je kat mana-mana kalau dalam soalan perperiksaan tu. So cikgu tulis kat bahagian sini. So jualan. Okey, untuk Jun sama Jun 35,200, Julai 35,200, Ogos. Ini korang kena masukkan lah. Ogos. Korang kena kira peningkatan sebanyak 8%. Kalau korang nak kira mudah, korang buat macam ni. 108/100 darab dengan 35,200. Terus dapat jawapan dia. Korang tengok peratus dia. So dia dapat 38,016. Okey. So ini adalah jualan pada bulan tersebut lah. Okey. Jualan peralatan perkahwinan pada bulan Jun. Okey. Cuma dia tak maklumkan kita dekat soalan kedua ni, dia tak maklumkan jualan tu secara tunai ataupun secara kredit. Itu korang kena tengok betul-betul. Okey. So maksudnya semua ni adalah jualan secara tunai. So maksud dia tak beritahu dia tak beritahu jualan tu secara tunai atau kredit. So kita assume dia adalah sebagai jualan tunai. Okey. Kalau dia maklum kredit baru kita kena asingkan berapa peratus jualan secara kredit. Okey. So soalan nombor 1 dan 2 ni kita dah selesaikan. Pinjaman bank dijangka diperoleh pada bulan Julai dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik selama 4 tahun bermula bulan Ogos. So pinjaman tu dia nak pinjaman berapa? Ni pinjaman 30,000 kan? Betul tak? Dia nak buat pinjaman 30,000. So mungkin dia dapat 30,000 lah. 30,000. Jadi kadar faedah dia. So yang penting kita nak kena kira kadar faedah dia. Setahun 4%. So setahun dia kena bayar 120. Okey. Kalau dia bayar bulan Ogos, so bayar sebulan. So korang kena bahagi 12 lah. So bahagi 12. Okey. So dapat dia punya kadar faedah dia 100 lah untuk bulan Ogos. Untuk bulan Ogos bayaran dia 100. Okey. Kadar bayaran bulan Jun dianggar 350 dan dijangka malah untuk 2 bulan berikutnya. Okey, so yang ni untuk ni kadar bayaran. Okey, korang tulis lah.
Kadar bayaran sama je Jun, Julai, Ogos. Sama 350, 350, 350. Okey. So pada bulan Ogos Puan Mastura merancang untuk membeli satu lot kedai bernilai 100,000 dengan bayaran pendahuluan sebanyak 25,000. So bakinya dibayar secara angsuran selama 5 tahun bermula bulan September. Okey. So untuk kes ni kita tak perlukan 100,000 tu, tak perlu. Kita tak perlukan bayaran angsuran tahunan dia tu. Kita hanya perlu ambil wang pendahuluan tu. So dia bayar untuk wang pendahuluan atau bayaran pendahuluan tu. Pendahuluan RM 25,000. Yang tu je kena catat. Yang lain tak kena catat. So korang kena tengok. Tak semua benda kita akan catat di belanjawan tunai. Okey. So kita pun tengok yang modal pun, inventory pun tak ada. Modal inventory ni kita tak masukkan dalam belanjawan tunai. Okey, itu yang korang kena tahu. Okey. Oh, kolom cikgu ni tertinggal satu. Tak apa, sekejap cikgu adjustkan. Tak boleh macam ni. Okey, tak apa. Sepatutnya dia ada satu lagi kolom. Cikgu pun baru perasan. Okey. So yang kolom ni adalah baki BB. Okey. So baru kita tulis yang atas tu Jun, Julai, Ogos. Okey. So kita boleh dah mula untuk isi maklumat. Sebab kita keluarkan maklumat, so kita isi maklumat. Okey. Untuk baki, baki mana kita nak cari baki untuk tahun lepas, untuk bulan Jun. Untuk bulan Jun tu mana baki BB dia, kita akan ambil baki tunai dan baki bank ni, yang ni. Jangan ambil modal tambah inventory, bukan. Dia belanjawan tunai ni untuk urus niaga tunai sahaja. Dia tak ada kaitan untuk stok ke inventory ke, bukan. Dia tak termasuk. Okey. So baki dia adalah 26,200. 6200. Okey. So jangan ada orang dia tulis baki bulan Julai, Ogos sama. Jangan. Baki dia tu kita akan dapat di bawah nanti. Belum lagi. So kita kena buat satu kolom. Okey. So kita tengok penerimaan. Apa penerimaan tadi yang ada? Yang ada tentang penerimaan adalah jualan. So korang masukkan. Yang pertama adalah jualan. Jualan berapa tadi? 3520. Yang ni korang boleh masuk semua lah. So 38016 ni. Yang ni korang boleh masuk semua. Ini yang jualan ni korang boleh masukkan semua. Okey. Lepas tu dia terima pinjaman. Pinjaman tu terima, bukan bayar. Dia belum bayar lagi. Terima pinjaman tu, duit tu dapat lah. So dia dapat pinjaman 30,000 pada bulan Julai. Anggaran dia pada bulan Julai. Jangan korang letak setiap bulan. Jangan letak setiap bulan. Dia hanya beritahu untuk bulan Julai sahaja dia dapat tu. Okey. Ada lagi tak penerimaan lain? So kalau kita tengok daripada kita yang buat ni, tak ada lah. Tak ada bayaran. Tak ada. So dah habislah untuk bahagian penerimaan. So kita jumlahkan semua penerimaan dia tu. 65,200,380. Okey. So ini adalah jumlah penerimaan. Good this one. Okey. Boleh korang baca. Okey. So jumlah penerimaan. Okey. So sekarang ni kita nak tengok pula pembayaran. Pembayaran. So dalam pembayaran ni ada apa je?
pertama sekali ada belian. Yang ni lah. Yang ni biasanya pelajar salah. Dia pergi isi je 21,350 tu. Belian tu kita kena isi yang dah bayar. Belian tunai, korang boleh tulis belian tunai ataupun belian saja. Yang belian yang kita bayar saja yang ni. 12,810, 27,000 macam tu. Jangan isi yang ni. Kena kira yang dia bayar saja 60% tu. 23700. Okey. Yang ni kita kira. Okey. Lepas tu untuk nilai bulan seterusnya yang ni Okey. Untuk nilai bulan yang seterusnya iaitu kita tulis akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni kita mula pada bulan Julai. Sebab Jun tak ada, tak ada baki dekat sini pun, tak ada maklumat yang diberikan tu, tak ada. Akaun belum bayar. So maksudnya dia barulah. So tak ada kat sini. So mula bayar baki dia 40% tu pada bulan berikutnya. So 8,546 dengan 18,000. Ini. Cikgu, yang satu lagi tu tak letak ke? Itu bulan berapa? Jun, Julai, September, Julai, Ogos, September. Tak payahlah, tak payah. September tak payah letak. Kolom dia sampai Ogos je. Jangan korang pergi tambah kolom pula satu lagi pergi buat September. Tak payah. Tak payah tak payah masukkan yang tu. Okey. So korang kena selesaikan benda ni. Maklumat yang diberikan macam ni. Belajar. Ada nak tanya? Okey. Seterusnya. Ada lagi? Jualan. Okey. Jualan dah. Okey. Pinjaman tadi ada buat pembayaran. Ya. Ada nak tanya, cikgu? ABB tu tak faham. Okey. ABB ni, akaun belum bayar ni bukannya nilai yang belum dibayar. Tapi dibuat pembayaran pada bulan berikutnya. Faham? Kita ada hutang 8,546 pada bulan Jun. Dan dikata kita kena buat bayaran dalam selama sebulan. Tempoh kredit tu selama sebulan. Jadi bulan seterusnya lah kita akan bayar. Kalau kita beli barang bulan Jun, kita bayar baki duit tu dalam bulan Julai. Yang tu. So bulan Julai baki yang akaun ABB tu akan masuk bayar dalam bulan Ogos. Dan seterusnya. Macam tu. Sebab tu kita asingkan belian tunai dengan belum bayar. Belian kredit kan. So belian kredit tu kita masuk dekat ABB. So ABB ni kita tak bayar terus pada bulan yang sama. Kita bayar bulan seterusnya. So sebab dia belanjawan tunai, so dia kena tulislah pembayaran untuk bulan. Kalau dia kalau kita tak bayar, maksudnya kalau kita tak bayar, kita tak tulis dalam ni. Macam ni, sepatutnya nilai 8,546 ni bulan Jun punya. Tapi kita bayar bulan Julai. So kita tulis tempat pembayaran dia di Julai, bukan di Jun. Okey. Faham tak? Ada yang keliru? Okey. Boleh? Faham? Okey. So seterusnya, cikgu nak pergi ke soalan seterusnya. Apa lagi yang ada dalam pembayaran, iaitu faedah atas pinjaman dengan bayaran pinjaman. Sebab dia mula membayar pinjaman. Cikgu tak kira satu lagi tadi. Iaitu bayaran pinjaman. Dia membuat bayaran 4 tahun. Pinjaman tu dalam masa 4 tahun. So macam mana nak kira pembayaran? So kita tulis dulu.
Pinjaman bayaran balik. Bayaran balik pinjaman. Beza dengan faedah atas pinjaman tadi. Faedah atas pinjaman tu lain. Itu lain. Tu faedah yang kita kira 100 tadi. So 100. Sorry sekejap Ya. Ada call. Okey. Minta maaf Okey, jom kita sambung balik. So, bayaran balik pinjaman tu kita belum kira lagi tadi. So, macam mana kita nak kira bayaran pinjaman? Kita kena kira berapa tahun dia. So, 4 tahun kali dengan 12 lah. Sebab kita bayar setiap bulan. Baru jadi 48 bulan lah. So, bahagi dengan 30,000. Bahagi dengan 48. So, dapat 625. 625. So, dia mula bayar bila? Dia mula bayar pada bulan Ogos. Jangan tulis setiap bulan. Dia tak pinjam lagi. Dia baru pinjam bulan Julai. Baru start bayar bulan Ogos lah. Okey, so 620 dekat bulan Ogos. Dan juga faedah atas pinjaman 100 yang kita kira tadi tu juga masuk di Ogos, bulan Ogos. Jangan letak ketiga-tiga bulan. Baca ayat dia. Dia kata bulan berapa, baru kita isi bulan berapa tu. Jangan isi semua. Jangan isi semua. Okey. Lagi ada tak maklumat yang kita tertinggal lagi? Ada gaji pekerja. Gaji pekerja tu dia kata 3 bulan lah. Sebab dia dah ada pekerja. Bukan dia baru ambil pekerja. Baik. Gaji. Baik, Mak. Siapa yang ada untuk mak tu? Okey. So gaji pekerja 1,500, 1,500, 1,500. Kalau korang kena add semualah. Untuk gaji kadar bayaran ni biasanya ketiga-tiga bulan ada. Biasa kalau korang akan jumpa, yang mesti ada dalam 3 bulan, jualan, tunai, belian. Biasanya belian secara tunai lah. Gaji pekerja, kadar bayaran. So itu biasanya common. 3 bulan mesti ada. 3 bulan untuk belanjawan tu mesti ada. Okey. Oh, tak cukup ruang ni sikit. Kadar bayaran. So ada kadar bayaran. Satu lagi untuk premis tu pendahuluan premis. Korang tulis premis atau korang tulis pendahuluan premis. Premis. Okey. Pendahuluan premis dia bayar pada bulan Ogos kan? So dia bayar pada bulan Ogos sebanyak 25,000 kat sini. Besar sangat, tak muat untuk kadar bayaran. Okey. Okey. So untuk kadar bayaran tadi korang ada 350 So yang tu setiap bulan. 350, 350. Korang macam ni cikgu ajar cara korang nak jawab soalan tu, jangan buat table dulu. Selesaikan masalah dekat sini. Tengok cikgu conteng ni. Korang buat macam cikgu conteng ni. Tapi korang buat cantik-cantik ikut suka lah. Tapi tak payahlah berkotak-kotak dalam exam. Habis masa je. So korang conteng, janji korang tahu maklumat tu. Barulah korang sudah siapkan soalan tu, selesaikan soalan yang keluarkan maklumat dia. Barulah korang isi dalam kotak dia. Baru senang. Okey. So itu cara dia nak kejar masa. Sebab exam korang menggunakan masa. Kalau korang boleh buat sehari tak ada masalah lah, lama. So yang ni tak sampai setengah jam pun. 12 markah ni. So 20 minit, 30 minit. So korang kena siapkan dalam masa 20 minit lah, lebih kurang. So baca soalan terus keluarkan maklumat dia. Macam tu. Keluarkan maklumat, barulah buat table ni. Kalau tak ada table, tak payah buat. Terus isi lepas tu. Macam tu kaedah dia. Okey. Dapatlah jumlah pembayaran. So kita kira lah jumlah pembayaran. Okay.
Kejap, sorry. Gaji pekerja tu tersalah tu. 3 orang kan, bukan seorang-seorang 1,500. 3 orang, sorry 3 orang jadi darat 3 lah. Cikgu tersalah pula. 3 orang pekerja baru tinggal. So dapat 1,500 darat 3 jadi 4,500. So 4,500. Okey. So itu baru betul Jangan korang letak seorang-seorang. Seorang setiap bulan. Salah. Cikgu pun tersalah pandang tadi. So dia 3 orang. So kena darat 3 lah. Jumlah tu. Dia. Okey. So 4,000. So jumlah dia adalah tambah dengan 350. Okey. So dapat 17,660. Okey. Untuk tahun bulan seterusnya. Tersalah ni kira ni. Belum mana ada. Ni kosong sorry. Ni kosong. Sebab ni kosong. Tersalah tengok. Okey. Bukan 6 kosong. Korang berhati-hati sikit tulis nombor ni. Ni biasa kesilapan tu. Nombor tu tersalah tulis. Teringat nombor lain so tersalah kira lah. So korang kena hati-hati dengan nombor dia. Okey. 700 tambah dengan 6 tu. $257. Okey. So ini jumlah pembayaran. So korang dah isi. Okey, seterusnya nak buat apa? Kita nak buat pengiraan. Kita nak kira lebihan. Lebihan atau kurangan lah. So kita tengok dulu. Lebih ke kurang? So untuk kes yang pertama tu, lebih lah. Untuk kes yang kedua, yang ketiga tu adalah kurang lah. Bulan ketiga. Bulan Ogos tu, kalau penerimaan dia 38,000, jumlah pembayaran dia 72,000, maksudnya dia kurangan. So korang kena buat macam ni. Lebihan, pala, buat kurangan. So korang tolak lah 35,200 tolak dengan 17,660. So 17,540 65,200 tolak dengan 40,390. So dapat 24,810. Okey. 38,016. 38,016 tolak dengan 72275. Okey, so korang akan dapat negatif dekat sini. So dia adalah kurangan lah. 34,259. Okey, so itu kurangan Okey. Baik. So lepas korang buat lebihan, korang kena buat baki HB. Baki HB. Baki HB ni adalah nilai mana? Nilai baki BB tambah dengan nilai lebihan. Kalau kurangan tolak lah. So korang tengok baki BB ke atas tu 26,200. So korang kena tambah lah. 26,200 tambah dengan 17,540. 17,540. So korang akan dapat 43,740. Yang ni lah korang naikkan ke atas. Dekat baki BB tu. Sebab dia baki HB letak di baki BB pula. So korang kena tulis 43,740. So baru korang tambah dengan lebihan yang 24,000 tu. So tambah dengan 24,810. So korang akan dapat lebihan baki BB dia adalah 6850. Okey. So 6850. Okey. So yang ni baki BB untuk bulan Ogos kita kena tolak dengan kurangan tu lah. 34,259. So korang dapat 34,291.
So kalau ada lagi bulan seterusnya, contoh lah ada 4 bulan kan. So korang naiklah baki dia 3, 4, 2, 9, 1 dekat bahagian atas. Itulah. Itu je cara dia tu. Okey. So ada nak tanya soalan untuk soalan ni? Tak faham? Ada? Ada nak tanya? Okey. Boleh? Ada sebarang pertanyaan untuk soalan ni? Okey, so cikgu nak masuk ke soalan seterusnya. So kalau korang faham untuk soalan ni, so cikgu nak buat satu lagi soalan belanjawan tunai lah. So yang ni, okey, 18 markah. So dia banyak lah. So ni soal, tak silap cikgu, soalan negeri Johor. Okey, 18 markah. Yang ni korang dapatlah 12 markah. So 12 markah ni macam cikgu kata lah. So korang kena siapkan paling kurang pun 20 minit. Tu kira, so korang kena lajulah buat kerja. So kalau korang nak jawab soalan Persi account, korang buka timing sekali. Tapi accept tu janganlah letak sebelah. Nanti tengah buat buka accept, balas WhatsApp dulu. Mana nak dapat masa yang cukup tu. So korang kena abaikan. Letak 20 minit, okey. Cuba siapkan sebelum 20 minit. Siapkan dengan betul lah. Okey. So kita nak tengok, nak teruskan kepada soalan yang kelima. Maaf, suara cikgu. Biasalah. Mengajar kan. Guna suara. Teruk sikit suara. Okey. Maklumat di bawah diperoleh daripada kedai Salimah yang menjalankan perniagaan di Alstar Kedah. Ini soalan bukan Johor. Dia percubaan Kedah. Set 1 kat siap cikgu. Korang boleh tengok lah. Cikgu ada share soalan percubaan dalam Telegram tu. Okey. So perniagaan ini mempunyai 5 orang pekerja dan bercadang menambah 2 orang pekerja pada bulan Februari. Dia ada 5 orang pekerja. Okey. So dia nak bercadang pula, nak tambah lagi 2 orang pekerja pada bulan Februari. Okey. So korang kena highlight lah benda ni. Maklumat ni korang kena highlight lah. Supaya korang tak tertinggal. Okey, nanti korang tertinggal pasal pekerja tu. Tak jadi lah. Okey. So anggaran baki pada 1 Januari 2022. Tunai di tangan. Okey. Peralatan kenderaan ni biasanya kita tak ada kaitan. Dia letak tujuan, tak ada tujuan pun, sengaja je dia letak. Kadang-kadang orang pergi isi juga. Okey. So akaun belum bayar ni adalah. Ni dekat pembayaran. Tengok dia bayar bila. So anggaran penerimaan dan pembayaran perniagaan tersebut bagi 3 bulan terakhir 31 Mac 2022 adalah seperti berikut. Ni anggaran jualan dan belian. Okey, dia kata 80 daripada belian secara tunai. Manakala bakinya akan dibayar pada bulan berikutnya. So 80%. So korang kena buat 2 kolom lah kat sini. Buat 2 kolom ni untuk belian lah. Korang tulis lah belian. Okey. Dah pun buat macam ni pun boleh. Belian ABB. Boleh juga. Okey. So buat 3 kolom tu. Buat 3 kolom. So korang kira lah 80%. 50,000. So 40,000. 55. 44,000. Okey. Mas. Okey. 51,000. Okey. So 40,000, 10,000 lah. 10,000. Ni 44. 10,000 juga
10,000. Betul tak? Katalah. Macam 11,000 ya. 11,000 kan. 11,000. 12,960. Okey. So biasanya yang terakhir ni kita tak masukkan dekat belanjawan tunai. Untuk kebiasaan yang akhir ni kita tak masukkan. Okey. Semua jualan secara tunai. Okey, settle, tak ada masalah. Ni semua boleh terus masuk, kita tak payah kira dah. Mudah kerja kita, masuk saja. Okey. Sebuah kenderaan berharga 7,760 akan dibeli pada bulan Februari. Deposit sebanyak 20% akan dibayar pada bulan tersebut dan bakinya akan dijelaskan dalam 4 bayaran angsuran mulai bulan Mac. Okey, so kat sini ada dua benda. Yang pertama adalah pendahuluan, deposit. So deposit sebanyak 20%. So korang kira-kira lah. Sebanyak 1,552. Okey. Lepas tu dia kata dia membuat angsuran sebanyak 4 kali bayar. So baki dia tadi lah. So korang kena tolak lah. So baki kereta tadi ada 6,208. So korang bahagi dengan 4. So maksudnya dia jadi setiap bulan korang kena bayar 1,552 bermula bulan Mac. So ini untuk Mac sahaja, bukan mula daripada Januari, Februari. Dia untuk bulan Mac sahaja. Okey. Seterusnya gaji bulanan pekerja ialah 1,200 orang dan dibayar pada setiap akhir bulan. So akhir bulan, maksud bulan yang samalah. So 5 orang. Januari 5 orang. So Januari. So korang ni gaji gaji pekerja. So Januari 5 orang. So 5 darab 1,200. So jadi 6,000. Februari dia tambah lagi 2 orang. So 5 tambah 2 jadi 7 lah. 200 darab 7. So dapat 8,400. Manakala Mac, jangan korang kira bulan Februari je 5 orang. Maksudnya kalau dia dah ambil bulan Februari tu 7 orang, maksudnya bulan Mac pun 7 orang lah. Melainkan dikata ada pekerja dia berhenti. Itu memanglah korang kena tolak lah. So samalah bulan Februari dan bulan Mac, bayaran gaji dia samalah. Sebab pekerja tambahan tu ada. Okey. Anggaran pelbagai belanja bulanan ialah 3,950. Okey, so ini anggaran dia. So anggaran belanja, so belanja lah. Belanja 3,950 setiap bulan. So Januari, Februari, Mac samalah. Jangan korang tulis satu bulan je. Semua 3 bulan. Okey. So anggaran komisen yang diterima daripada pembekal adalah seperti berikut. Ni komisen. Komisen ni apa? Komisen ni hasil. Ini penerimaan lah. Hasil ataupun penerimaan. Ini korang isi je lah balik dalam penerimaan nanti. So tak ada lah. Itu sahaja. 18 markah. Besar juga. Markah dia besar. Okey. So kita boleh buat lah soalan dia. Okey. Tengok. Ada membalik ke? Kat sini tak ada pula membalik dia. Kat lain ada membalik. Okey. So dekat atas ni Februari, Mac. Isi lah macam biasa. So baki tu nak dapat daripada mana? Dapat daripada tunai di bank, tunai di tangan tu.
Tunai di bank, tunai di tangan. Okey. So 22,000 jadi 25,000 lah. 25,000. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula dekat penerimaan. So penerimaan ada jualan Penerimaan so ada jualan. So jualan tu dia dah bagi 70,000, 90,000. Okey. 70,000, 90,000 dan juga 11,500. Okey. So itu adalah jualan Lepas tu apa lagi ada hasil ataupun penerimaan? Tak adalah. So melainkan komisen. So kena masukkan komisen So komisen sebanyak 200, 300, 500. 300, 500. Okey. Okey, so untuk penerimaan itu sahaja. Untuk penerimaan yang ada itu sahaja. Okey, so korang boleh kira lah jumlah penerimaan. Okey. So 79. Ke 7 tu 1. 15,500. Okey. So itu jumlah penerimaan. Okey, seterusnya korang nak buat apa? Korang buat penerimaan dah. So kita isi pembayaran. Okey, pembayaran yang pertama adalah belian lah. Pembelian tadi yang kita dah buat tu 40,000. 44,000 dengan 51,840. Okey. So seterusnya kita akan tulis ABB, akaun belum bayar. Kenapa akaun belum bayar? Sebab dia buat pembayaran pada bulan berikutnya. Tapi korang kena tengok dalam anggaran baki. So anggaran baki tu yang 9,000 tu. Akaun belum bayar, so korang kena masuk pada bulan Januari So 9,000. Lepas tu barulah korang ambil yang dekat sini yang kita buat pengiraan ni. 10,000 dengan 11,000 tu. Okey. 10,000, 11,000. Okey. So itu sahaja untuk akaun belum bayar. Kalau dia tak bagi, tak perlu isi lah yang bulan Januari tu. Tapi kalau korang tengok dekat ABB tu ada, so korang kena masuk pada bulan Januari Okey. Lepas tu gaji. So gaji pun kita dah buat pengiraan tadi. So gaji 6,000. Okey. 6,000. Lepas tu 8,400. Okey. 8,400. 8,400. Okey. Lepas tu dia ada kenderaan. Dia beli kenderaan. So kenderaan yang pertama dia bayar deposit 1,552. Okey. Pada bulan Februari 1,552 dan pada bulan berikutnya dia bayar sama jugalah 1,552. Okey. So, untuk kenderaan. Cikgu tak ada kaedah tak ada faedah atas pinjaman ke? Dia tak buat pinjaman kereta tu, dia beli kereta tu mungkin tak ada interest lah. Dia janji macam tu. Nak bayar 4 kali. So mungkin kedai tu dia tak bagi interest lah. Okey. Tak ada faedah dia tu tak ada lah. Okey.
Dan satu lagi apa? Belanja ataupun pelbagai belanja. So korang tulis pelbagai belanja. Okay. Okay. Berapa? 3950. 950. Semua sama. Kalau dia kata pertambahan, baru korang kira pertambahan. Untuk kes-kes macam ni lah. So pelbagai belanja tu termasuk dengan kadar bayaran lah. So dia dah total semua sekali. Okay. So sekarang ni barulah kita selesaikanlah jumlah pembayaran. Okay. 40,000 tambah 9,000 tambah 6,000 tambah 3950. 58,950. Okey, untuk biasanya 4400. Hati-hati masuk dalam kalkulator. Masukkan nombor tu biar terisi lah. Kan tertinggal nilai dia. So korang tekan-tekan. Korang ingat kalkulator korang kira betul. Korang buat salah lah. Korang yang tertekan benda yang salah. So 51840 tambah 11. Korang nak exam mat ke PC account ke, bawa lah 2 kalkulator. Pinjam lah. Junior ke, pinjam adik punya ke. Pastikan nak 2 kalkulator lah. Kalau kata kalau WhatsApp kalkulator, boleh guna kalkulator satu lagi. Kalau nak gila-gila pakai tangan, banyak nilai macam ni, payah juga. Okay. So seterusnya, kita tengok penerimaan dengan pembayaran. Kita tengok penerimaan semua bulan lebih besar daripada jumlah pembayaran. So maksudnya semua tu akan jadi lebihan. So tak perlu nak buat palang, tulis kurangan. Tak perlu. Sebab semua nilai ni adalah nilai lebihan. Okey. So 70,200 tolak 58,950. 58,950. So jadi 10. 2,398. Betul tak? Okey. 115,500. So 3,8,7,5,8. Okey. So itu lebihan dan yang terakhir adalah baki HB. So baki HB sama tambah baki yang atas tu 25,000 tambah dengan 11,250. So dia jadi 36,250. So masukkan 36,250. 36,250 tambah dengan 22,398. Okey. So 5,8,6,48. Okey. Dan yang terakhir masukkanlah kat bahagian atas 5,8,6,48. Okey. Tolak tambahlah. Tambah 38,758. Okey. Okey. Okey, macam mana dengan soalan belanjawan tunai? Senang ke susah? Bagi korang senang ke susah? Dia banyak penulisan kat sini lah. Tapi pengiraan dia sangat simple. Senang sahaja. Bagi korang, bagi cikgu senang. Kalau cikgu ambil exam, cikgu akan ambil. Kalau ada soalan ni, cikgu akan utamakan menjawab soalan ni. Itu bagi cikgu lah. Macam mana bagi korang? Korang rasa nak ambil tak tajuk ni kalau exam? Susah ke? Okey, untuk kes ni dia bagi 18 markah. Dan bagi kepentingan belanjawan tunai. Tadi cikgu teranglah tentang 2 kepentingan tu. Pertamanya untuk kita melihat prestasi. Dan yang keduanya untuk kalau kita nak buat pinjaman, dia berguna untuk pihak bank lah.
Okey. So, apa yang pendapat korang dengan tajuk ni? Susah? Senang?